Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan selamat datang ke kelas peningkatan seni visual tingkatan 2 bersama saya, Cikgu Umi. Okey, saya ucapkan selamat maju jaya untuk tahun 2021. Okey, untuk kelas online kita akan cuba buat yang terbaik untuk memastikan semua pelajar mendapat ilmu secukupnya. Okey, pengenalan hari ini cikgu akan memberi penerangan sedikit tentang pengenalan isi kandungan peningkatan seni visual tingkatan 2. Okey, sebelum tu, untuk buku teks, saya yakin semua belum lagi ada untuk buku teks hard copy. Okey, awak semua boleh mendownload buku teks secara dalam talian ataupun digital di site yang saya paparkan untuk seni visual tingkatan 2, ataupun anda juga boleh mendownload dekat mana-mana website KPM. Okey, kita terus kepada buku teks. Okey, ini ialah buku teks seni visual tingkatan 2, buku teks yang lengkap dengan contoh beserta QR code. Okey, kita terus tengok kepada isi kandungan. Bidang yang pertama iaitu sejarah dan apresiasi seni visual. Okey, kamu lihat di sini tajuk yang pertama seni ragam hias. Okey, bidang yang kedua seni halus iaitu seni lukisan, seni catatan. Okey, tajuk seterusnya ialah seni cetakan iaitu tajuk 4. Okey, bidang seterusnya bidang reka bentuk, ada beberapa tajuk iaitu reka bentuk landscape, reka bentuk hiasan dalaman, reka bentuk industri untuk tajuk yang ketujuh, dan seterusnya bidang seni kraft iaitu beberapa seni kraft sulaman, seni kraft seramik. Okey, bidang seterusnya ini ialah bidang komunikasi visual. Okey, cikgu zoomkan, kamu boleh nampak tajuk yang ke-10, seni reka grafik, iaitu kamu akan belajar tentang logo lah. Okey, dan yang seterusnya ialah seni foto. Okey, di sini kamu akan belajar mengenali apakah itu kamera, apakah itu pinhole. Okey, ini ialah untuk bahagian isi kandungan. Hai, kita terus masuk kepada pendahuluan. Okey, apakah yang dikatakan 5 bidang. Okay, cikgu tolong awak ni, cikgu zoomkan. Okay, kamu boleh tengok di sini. Bidangku seni visual tingkatan 2 ini mencakupi 5 bidang iaitu sejarah yang saya beritahu tadilah. Okay, sejarah dan apresiasi seni, seni halus, seni reka bentuk, seni kraft. Oh, dah gerak-gerak Kamu boleh pause lah video ni nanti. Okay, seni kraft dan akhir sekali seni komunikasi visual. Ini review sahaja. Okay, bidang yang pertama sejarah dan apresiasi seni visual. Okay, kamu boleh lihat di sini. Boleh baca di sini apakah yang dikatakan dengan sejarah dan apresiasi. Okay, ada beberapa tajuk iaitu ragam hias pada alat permainan. Okay, alat alat pengangkutan. Okey, kita terus masuk kepada tajuk yang pertama iaitu seni ragam hias pengangkutan. Seni ragam hias berkaitan dengan alat permainan dan juga alat domestik. Okey, kalau kamu tengok dia punya di situ seni ragam, negara kita kaya dengan seni ragam hias iaitu negara kita kaya dengan seni ragam hias iaitu terdapat pada alat pengangkutan, alat permainan dan juga alat domestik. Cikgu rasa cikgu dah ulang banyak kali benda yang sama. Okay, kamu boleh baca di sini standard kandungan. Okay, selepas kamu belajar dengan saya memahami apakah itu seni ragam hias yang terdapat kepada 3 perkara iaitu pengangkutan, alat permainan rakyat, alat domestik iaitu dalam bidang sejarah dan apresiasi. Okay, kemudian setelah faham, kamu akan mencari sedikit bahan lah untuk kita panggil eksplorasi. Okay, sama ada kamu cikgu akan bagi assignment berkaitan dengan pencarian gambar, video. Okey.
Dan seterusnya kamu akan menghasilkan sendiri, iaitu kita panggil penzahiran idea dan konsep. Okey, melalui sumber dan teknologi. Teknologi itu bermaksud, sebab sekarang kita online, kamu mungkin boleh menggunakan video, Google Form, Google Slide atau apa-apa yang awak rasa mudah lah. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, seni ragam hias itu kita, ataupun nama lain ialah ornamen. Okey, sebut betul-betul ornamen ialah hiasan dalam seni craft atau karya seni. Seni ragam hias boleh diolah supaya rupa bentuknya menjadi pelbagai ragam, iaitu banyaklah. Okey, kepelbagaian seni ragam hias biasanya khas untuk unit budaya pada masa tertentu. Okey, maksudnya kalau kamu duduk di tahun 1980, okey, begitulah dia punya karya dia. Okey, kalau kamu sekarang ni duduk di tahun 2021 dan berlakulah perubahan ragam hias itu mengikut tahun 2021, iaitu dia mengikut perkembangan semasa. Okey, kalau kamu tengok di sini, tengok poin yang saya tunjukkan, ini ialah kain batik, kain batik. Ini ialah kita panggil ukiran tembaga. Okay, yang cikgu tunjuk di sini ialah ukiran kayu, iaitu daripada kayu. Dan yang keempat ini ialah tenunan pua, ataupun kita panggil kain pua. Okay, kita tengok sikit buku teks apa yang dia tulis. Okay, dalam buku teks ni, contoh gambar foto 1.1. Okay, kamu boleh tengok kalau dalam buku teks tu pada muka surat 4. Sekejap cikgu. Okey, tak apa. Okey, seterusnya seni ragam hias dalam sistem pengangkutan. Okey, ini yang kedua. Okey, seni ragam hias pengangkutan. Okey, di negara kita, pengangkutan yang sering dikaitkan dengan seni ragam hias ialah pengangkutan tradisional. Okey, seperti beca, kereta lembu dan perahu. Okey, sekarang ni mungkin susah untuk kita lihat, kecuali kalau kamu pergi dekat tempat-tempat bersejarah seperti Melaka, ataupun ada juga beberapa bandar seperti Kuala Terengganu masih lagi ada menggunakan beca. Okey, tetapi kereta lembu ni susah sikit lah nak dapat. Okey, kecuali kamu pergi ke museum. Sebab perbezaan dia ialah apa yang kita nak fokus sekarang ni ialah hiasan pada pengangkutan, bukan pengangkutan sahaja tetapi hiasan yang terdapat pada pengangkutan tersebut, dan kebanyakannya ialah kepada pengangkutan tradisional. Okay, kalau kamu tengok di sini, seni ragam hias pada beca dan kereta lembu biasanya terdapat pada bahagian kisi-kisi, iaitu kita panggil atas ni lah, kisi ni, bahagian atas bumbung tepi. Bahagian belakang tempat duduk penumpang, okey, di belakang di sini mungkin ada ukiran atau juga bawah tempat letak kaki. Okey, di sini buku teks ni dah tertolong labelkan untuk awak. Okey, selain daripada beca, kereta lembu, ada juga perahu tradisional juga banyak dihiasi dengan seni ragam hias. Okey, perahu ni memang senang nak dapat lah, memang senang nak nampak. Okey, perahu, kalau kamu tengok perahu ni dia banyak komponen. Dia ada pada okok, dan badan, bangau, okok dan juga caping. Okey, biasanya dihias dengan seni ragam hias. Okey, perahu juga dikenali sebagai kolek atau sekoci. Okey, nama lain dia ialah sebagai kolek atau sekoci. Dihiasi dengan pelbagai warna. Okey, ni saya pointkan di sini sebagai kolek dan sekoci, dan dihiasi dengan pelbagai warna dan ukiran pada kepala yang dikelas sebagai koyan. Ini koyan. Ni kepala dia. Ni bangau, okok dan juga badan. Okey, pada bahagian perahu terdapat seni ragam hias corak awan larat yang menggunakan warna-warna terang. Okey, warna dia memang striking, menarik, boleh dilihat daripada jauh. Okey, bangau iaitu ukiran kayu yang diletakkan di hadapan perahu biasanya mempunyai seni ragam hias motif flora dan fauna. Okey, apa flora dan fauna? Okey, flora itu
lebih kepada tumbuh-tumbuhan, manakala fauna adalah kepada hidupan seperti haiwan ataupun serangga. Kini buku teks kamu boleh rujuk dalam kutip muka surat 5. Okay, dekat di sini ada sedikit maklumat. Tahukah anda apa yang dikatakan dengan bangau, fungsi lain bangau dan sebagainya lah. Okay, ini cikgu zoom supaya kamu boleh lihat dengan jelas. Okay, seterusnya kita pergi kepada contoh gambar. Okey, ini ialah perahu. Okey, kategori alat pengangkutan perahu. Kalau kamu tengok, cikgu tolong pengangkan di sini. Okey, ini ialah lesen dia. Kamu boleh lihat dengan jelas Okey, ini dah bahagian badan dia. Okey, gambar seterusnya. Ini ialah kita panggil bangau Kalau kamu rujuk buku teks tadi, dia ialah bahagian bangau. Okey, fungsi bangau tadi ialah untuk apa? Untuk mengikat layar atau kita panggil tali. Gambar seterusnya, okey, ini lebih detail. Kalau kamu tengok di sini, tengok dia punya ukiran dia memang sangat cantik. Okey, ini ialah dipengaruhi oleh budaya. Okey, kalau kaum Melayu ada jenis ukiran dia. Kalau negara Cina ada jenis dia punya ukiran dia. Kita panggil motif lah. Okey, ini Thailand benda ni masih lagi ada zaman sampai sekarang. Okey, seterusnya kamu semua boleh buka buku teks pada muka surat 5 juga, iaitu seni ragam hias alat permainan domestik. Okey, kita play. Kita tengok kepada yang pertama itu wow. Wow ialah warisan budaya yang mempunyai nilai tinggi nilai estetiknya. Okey, wow terkenal kerana seni ragam hiasnya yang menarik, mempunyai motif flora dan awan larat yang menghiasi wow yang
dihasilkan. Okey, contoh-contoh wow banyak sangat. Okey, yang ini bagi 3. Wow bulan, wow burung dan juga wow kucing. Tak nampak bawah ni. Okey, yang kedua ialah gasing. Terdapat 2 jenis gasing, iaitu gasing pangkah dan gasing uri. Gasing yang mempunyai seni ragam hias ialah gasing pangkah. Seni ragam hias pada bahagian bahu gasing dan seni ragam hias juga dia biasanya menggunakan motif flora. Okey, orang Melayu ni dia banyak menggunakan motif flora lah. Okey, dan yang ketiga ialah congkak. Permainan congkak menggunakan papan kayu berlubang dan lubang di atas tanah. Ada juga di atas tanah. Okey, buah congkak biasanya menggunakan biji getah ataupun guli. Sekarang ni banyaklah orang kreatif kan. Okey, seni ragam hias boleh dilihat pada badan, kepala, ekor dan lubang congkak yang biasanya menggunakan motif awan larat dan flora. Okey, kalau kamu tengok perbandingan ketiga-tiga tersebut menggunakan motif flora. Okey, untuk kelas hari ini, cikgu hanya fokus kepada 3 sahaja supaya awak tak pening. Yang pertama tadi ialah alat pengangkutan tradisional dan yang kedua ialah yang pertama tadi ialah alat pengangkutan dan yang kedua ialah alat permainan domestik. Kita fokus hari ini pada 2 tajuk sahaja. Okey, kita terus sambung kepada jenis-jenis wow. Okey, di sini ada wow kucing, wow burung dan ini ialah wow bulan. Okey, seterusnya kita tengok sedikit video ringkas. Okey, kalau kamu nak video penuh, pergi kepada YouTube Imagination. Ini kita panggil ragam hias lah, motif flora. Dia menggunakan kertas khas untuk membuat wow. Bukan kertas warna biasa. Kalau kamu tengok, tadi tu yang membuat wow lah, tukang wow. Dia menggunakan prinsip harmoni. Okey, unsur seni warna. Ini antara proses-proses membuat wow. Okey, Encik Syafi Yusof yang membuat wow. Okey, ini mereka menaikkan wow secara beramai-ramai. Ini cara dia lah. Sebenarnya wow ni memerlukan kemahiran yang tinggi lah untuk dihasilkan sebab dia menggunakan bahan-bahan khusus. Okey, bukan boleh pakai macam main buat je. Okey, nanti kalau salah buat, kadar banding yang tak betul, tak ada keseimbangan, wow tu susah nak naik. Okey, seterusnya alat permainan yang kedua iaitu gasing. Okey, kamu boleh tengok contoh gambar di sini. Okey, apakah yang dikatakan ragam hias? Kalau kamu tengok di sini, inilah ragam hias dia. Ini yang mudah lah. Dia ada motif pun. Okey, ini ada motif mengikut tempat. Okey, tengok sedikit video pembuatan gasing. Ini kita panggil gasing leper. Cikgu ambil daripada video YouTube Discovery Terengganu, gasing leper Terengganu. Awak boleh klik link tersebut untuk menonton video penuh berserta suara. Sebenarnya inilah video tentang pembuatan gasing. Ini kita panggil gasing leper.
Dia lempar gasing tersebut. Cara bermain dia. Salah satu alat permainan tradisional. Memang sangat famous lah dulu. Sekarang ni banyak lah. Sekarang ni banyak gasing moden. Ada yang Beyblade. Banyak lah. Sampai cikgu pun tak tahu nak sebut dah. Okay, macam biasa, kalau nak tengok video penuh, kamu perlu masuk ke YouTube dan cari link tersebut. Okay, ini proses pembuatan dia. Dia ambil kayu, dia potong. Pembuatan gasing dia lebih menggunakan proses luarkan, iaitu membuangkan bahagian kayu yang tidak diperlukan untuk membuat bentuk gasing. Sangat menarik cara dia buat. Itu pun boleh dikategorikan sebagai ragam hias. Tapi bagi saya nampak macam geometri lah. Sebab itu ialah pembuatan gasing. Bukannya kepada membuat motif. Okay, kita akan skip. Okay, ni banyak lah. Dia punya alat-alat dia. Oh, ada suara. Okay. Seterusnya. Okay, ini ialah alat permainan yang ketiga. Alat permainan tradisional yang ketiga ialah congkak. Iaitu, saya ulang balik, ia menggunakan papan kayu berlubang ataupun congkak juga dimain di atas tanah. Menggunakan lubang tanah. Okay, ini adalah ragam hias yang awak boleh lihat pada congkak. Okay, awak kena ingat fokus kita ialah kepada ragam hias. Okay, iaitu motif-motif contoh yang ini. Okay, ini kalau kamu tengok ini menggunakan motif fauna. Yang ini ukiran lebih kepada flora. Ini pun ukiran flora. Ini pun lebih kepada dia punya pemegang dia, hulu dia. Yang di ini pun daripada bentuk fauna. Ini fauna. Okey, tengok video ringkas pembuatan congkak. Dia membuat lubang menggunakan pahat. Sebenarnya bagi kita nampak mudah, tetapi untuk menghasilkan lubang yang cantik, kemas itu memerlukan kemahiran memahat yang tinggi. Sebab itu barang-barang produk tradisional ini memerlukan tukang yang mahir. Video ni pun sebenarnya lebih kepada membuat congkak, bukan kepada motif. Kalau kamu tengok video penuh dia pun, dia lebih kepada membuat. Nanti dia akan buat ukiran di sini.
Okey, dia akan buat ukiran di sini. Ni nampak ni bunga. Ni dia kena ukir lah. Ni bunga-bunga ni semua dia akan ukir. Ni kita panggil ragam hias. Ni semua dia akan ukir. Kita padam balik. Okey, kamu boleh nampak corak tu kan? Tapi corak tu dia belum okey lagi. Okey, kamu boleh tengok ni congkak yang mungkin dah lama dah lusuh. Kalau kamu tengok dia punya motif ni. Okey, dekat ni ada motif ukiran corak flora di sini. Dah sebab dah mungkin dah lama dah tak apa jelas. Ni cara bermain congkak. Dia main congkak menggunakan guling. Saya rasa ramai tahu main congkak. Okey, kalau kamu nak tengok video penuh, pergilah cari dekat YouTube. Sebelum tu, jangan lupa tekan like dan juga subscribe saya punya video. Supaya akan datang kamu akan terus dapat notification video saya yang paling terbaru. Terima kasih.